Islam bukan milik eksklusif PAS. Di depan Majlis JAKIM dan majoriti umat Islam, saya akan tetap menyediakan syiar dan pastikan penghayatan Islam lebih bermakna. Tetapi saya akan tetap pertahankan hak dan keadilan bagi setiap warga negara termasuk bukan Islam. Demikian ikrar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam majlis perasmian peluncuran buku adab perbezaan pendapat dalam Islam di Auditorium Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Kompleks Islam Putrajaya 4 Julai lalu. Beliau menegaskan akan tetap menegakkan syiar dan penghayatan Islam agar lebih bermakna di negara bertuah bernama Malaysia. Pada masa yang sama, jelasnya hak dan keadilan bagi setiap warga negara akan tetap dipertahankannya. Saya sebagai seorang Muslim ada tanggungjawab seorang Islam. Saya juga tahu pemimpin di negara Malaysia dengan warga negara dengan hak mereka, saya akan pertahankan hak. Jumaat lalu, Anwar bukan sahaja menunaikan solat Jumaat bersama penduduk setempat di Masjid Ar-Rahimiyah Klang, malah beliau sempat mengajar seorang lelaki mengucap 2 kalimah syahadah selepas menunaikan solat Jumaat di situ. Menurut laporan Astro Awani, lelaki berusia 27 tahun itu menggunakan nama Muhammad Anwar Kartiban sebaik sah memeluk Islam. Terdahulu, Anwar bersama kira-kira 1,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Alhamdulillah, semalam saya dan Azizah hadir dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Saya ingin zahirkan ucapan selamat datang dan penghargaan kepada seluruh peserta dan hakim jemputan yang melibatkan wakil dari 52 negara. Saya singgung kepentingan menguasai, mendalami dan memahami Al-Quran yang mengandungi mesej yang syarat dengan petunjuk. Tanpa kefahaman yang tuntas, ianya akan mewujudkan kelompok yang dangkal dalam ilmu sekaligus melahirkan dua sisi ekstrim, iaitu kelompok yang mempromosi Islamofobia dan lawannya yang melampau dalam agama, katanya dalam hantaran di Facebook miliknya. Anwar turut menegaskan bahawa kerajaan perpaduan tidak apologetik dalam mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan dan memelihara seluruh hak rakyat Malaysia dengan pelbagai latar belakang agama serta kepercayaan. Beliau turut mendoakan agar seluruh rakyat mendapat manfaat daripada usaha memulia serta memartabat Al-Quran dalam majlis berkenaan dan seterusnya mengangkat kedudukan umat. Namun dalam kesungguhan mempertahankan prinsip itu, timbul dakwaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud bahawa terdapat dua wakil rakyat yang menentang perjuangan Islam sekarang di dalam DUN Kelantan mengundang rasa gulana umat Islam. Dua wakil rakyat yang masing-masing satu dari Pakatan Harapan dan satu dari Barisan Nasional itu dituduh sebagai penentang perjuangan Islam secara terbuka oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan di dalam kuliah pagi Jumaat beliau di Kota Baru. Hisham Fauzi, Pengarah Operasi PRN Biro Kanun Amanah Kelantan, merangkap pemangku Ketua Amanah Kawasan Tanah Merah menzahirkan duka cita dengan dakwaan berkenaan dan menyanggah sekeras-kerasnya tuduhan liar itu. PAS seolah-olah lupa bahawa mereka juga pernah hanya ada 2 kursi di Kelantan pada tahun 1978 dahulu. Kalau semata-mata kami tidak setuju dengan beberapa pendirian PAS mengenai Islam, maka ianya adalah perkara ijtihadi yang dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh kami terus dilabel sebagai penentang perjuangan Islam. Sebagai contoh, PAS berpegang kepada konsep klasik pengkelasan orang bukan Islam. Kepada kafir harbi boleh diperangi dan dibunuh serta kafir zimmi patuh kepada pemerintahan Islam seperti yang dipegang oleh sebahagian pendapat ulama-ulama terdahulu. Kami di Parti Amanah Negara pula melihat konsep ini perlu dinilai semula dan difahami mengikut perkembangan semasa bersesuaian dengan perkembangan dunia pemikiran Islam yang bersifat global, tegas beliau dalam satu kenyataan media. Tambah beliau, pada masa kini begitu ramai ulama dan cendekiawan Islam yang telah memberikan pandangan mereka yang selari dengan amanah dan lebih bersifat kontemporari berasaskan pemahaman yang nyata mengenai perbezaan di antara syariah dan fiqh serta menganalisis fiqh berasaskan realiti semasa, fiqh al-waqi'. Inilah antara perbezaan pegangan antara PAS yang masih berpegang dengan konsep kafir harbi berbanding dengan amanah yang berpegang dengan konsep al-muwatinun. Justru sangatlah tidak tepat dan mengelirukan apabila perbezaan pendekatan dan pemahaman ini dianggap oleh PAS sebagai menentang perjuangan Islam semata-mata kerana pendekatan Islam yang dibawa orang lain tidak sama dengan pendekatan Islam PAS. Perlu diingatkan, Islam bukan milik eksklusif PAS sahaja. Allah dan syurga milik kita bersama. Walaupun menentang PAS, ianya milik keseluruhan umat Islam di seluruh dunia. Di sini, terbukti siapa sebenarnya yang mengancam Islam ketika dijulang sebagai agama yang benar dan mulia. Memohon maaf sahaja tidak memadai.